Salam sejahtera bersama saya Jessica Ong dalam Berita Dunia. Isu serantau dan antarabangsa yang memberi kesan kepada negara anggota terutama pasca pandemik COVID-19 antara agenda utama yang akan dibincangkan pada sidang kemuncak ASEAN ke-36 esok. Delegasi negara akan diketuai Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam acara yang dianjurkan secara persidangan video. Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata pemimpin ASEAN akan membincangkan proses dan keutamaan pembinaan komuniti ASEAN dan pelaksanaan visi komuniti ASEAN 2025. Selain itu, negara anggota akan turut memperincikan langkah-langkah pemulihan yang komprehensif bagi menangani impak COVID-19. Dan ini merupakan susulan perbincangan sewaktu sidang kemuncak ASEAN khas mengenai COVID pada April tahun ini. Pemimpin-pemimpin ASEAN juga dijangka mengesahkan dokumen bertajuk ASEAN Leaders Vision Statement on a Cohesive and Responsive ASEAN, Rising Above Challenges and Sustaining Growth. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengenai persidangan tersebut di Putrajaya. Perdana Menteri bersama pemimpin-pemimpin ASEAN akan mengambil bahagian dalam sesi khas pemimpin ASEAN mengenai pemerkasaan wanita di era digital serta mengadakan pertemuan dengan wakil daripada 3 pertubuhan. Tan Sri Muhyiddin juga dijadual berucap bagi menyuarakan pendirian negara mengenai beberapa isu penting kepada rakan ASEAN dalam sidang sama. Sidang kemuncak ASEAN ke-36 akan dipengerusikan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Dalam pada itu, isu pergerakan rakyat antara dua negara dalam rantau ASEAN dibawa kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum diputuskan untuk dibincangkan dalam sidang kemuncak ASEAN ke-36 esok. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, perkara itu telah dibangkitkan beliau dan rakan sejawat negara anggota dalam mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN. Namun perkara itu tertakluk kepada pertimbangan Perdana Menteri untuk diperdebatkan dalam sidang berkenaan. Di peringkat Wisma Putra, kita sibuk dan bersungguh-sungguh cuba memikirkan kaedah yang terbaik berhubung kait dengan 5 negara campur 1 yang telah pun diumumkan Green Bubble nak diwujudkan ini. It must be reciprocal, dipersetujui oleh dua-dua belah pihak, dan ini sudah tentunya memerlukan kita bersetuju berhubung kait dengan SOP dan protokol perjalanan rakyat dan kumpulan-kumpulan tertentu di antara kedua-dua negara ini. Sama dia ianya akan dibangkitkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri esok, banyak bergantung kepada apa yang dibincangkan dalam pre-council nanti. Dalam mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN semalam, isu pergerakan rakyat antara dua negara dalam rantau ASEAN yang dikategorikan sebagai hijau atau dipanggil konsep Green Bubble dibincangkan. Pergerakan rakyat antara dua negara ini penting bagi menjana ekonomi serantau dan seterusnya sektor-sektor lain. Malaysia turut mengutuk tindakan tentera memberontak Houthi melancarkan serangan peluru berpandu ke atas Arab Saudi sejak beberapa minggu lalu. Kementerian Luar dalam satu kenyataan menegaskan tindakan pencerobohan dan provokasi itu hanya akan lebih memburukkan keadaan di Yaman. Malaysia menggesa serangan tersebut dihentikan segera selaras kesaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang mengisytiharkan gencatan senjata terhadap sebarang bentuk peperangan sepanjang musim pandemik COVID-19. Malaysia juga menyuarakan sokongan ke arah usaha mewujudkan kestabilan politik di Yaman. Sementara itu, di Colombia, 8 anggota tentera disiasat atas serangan seksual ke atas orang kanak-kanak berusia 13 tahun. Budak perempuan ini dipercayai dirogol oleh sekumpulan anggota tentera yang bertugas di komuniti Embera Chami di barat Colombia.
Presiden Colombia Ivan Duque dengan tegas mengarahkan Menteri Pertahanan memberi segala kerjasama dan bukti untuk memudahkan siasatan dilakukan pihak pejabat peguam negara. Tindakan tegas termasuk penjara seumur hidup wajar dikenakan terhadap anggota terbabit jika benar-benar didapati bersalah. Pelbagai unit digerakkan bagi mencari bukti terhadap kumpulan yang disiasat. Setakat ini 25 saksi dipanggil untuk memberi keterangan. Bertemu kembali, 10 juta kes. Itu jangkaan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO terhadap jangkitan COVID-19 di seluruh dunia minggu depan. Angka ini menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bersandarkan kepada jumlah pertambahan jangkitan yang berlaku di Amerika Syarikat. In the first month of this outbreak, less than 10,000 cases were reported to WHO. In the last months, almost 4 million cases have been reported. We expect to reach a total of 10 million cases within the next week. Setakat ini, lebih 9.3 juta orang telah dijangkiti di seluruh dunia dengan 65% daripadanya dari 5 negara iaitu Amerika Syarikat, Brazil, Rusia, India dan United Kingdom. Afrika Selatan memulakan percubaan vaksin COVID-19 terhadap sekumpulan sukarelawan. Ujian kali pertama ini dilakukan di Hospital Chris Hani Baragwanath, Soweto terhadap 2,000 orang minggu lalu. Vaksin dikenali sebagai Chidox-1 and COVID-19 ini dibangunkan oleh Institut Oxford Jenner dan ketika ini di bawah penilaian Britain. What is now going to happen is that these 8 participants form part of what is known as Group 1, which is a group is a small group of 50 individuals where we're trying to understand 2 important issues. The first issue is the safety of the vaccine, especially in terms of what will be common side effects, and the second issue is how well the body mounts an immune response against the vaccine. Sehingga kini 4,000 orang telah pun mendaftar untuk menyertai ujian perintis ini. Kes COVID-19 di Afrika Selatan naik mendadak kepada 100,000 orang awal minggu ini dengan angka kematian 2,000 orang. Globalisasi mendapat kecaman hebat di seluruh dunia dan pandemik COVID-19 menjadikan ekonomi dunia semakin membimbangkan. Menurut Ketua Ekonomi Dana Kewangan Antarabangsa IMF, Gita Gomipaf, beliau menggesa semua negara berusaha menambah baik sistem dan terus menyokong proses pemulihan krisis ekonomi. This time round, we have both an upside risk and a downside scenario. Both are in there. So we are a little more balanced in the way we think. The uncertainty is still tremendous, is as much as it was in April. But there is the upside possibility that you might have better news on treatments and vaccines and, the economies can recover much faster. But again, like I've mentioned before, the downside risks are also quite severe. You could have second waves, financial conditions could tighten, trade and geopolitical tensions. So pihaknya juga menyaksikan persoalan serius mengenai globalisasi dan manfaatnya selain peningkatan ketegangan perdagangan yang semakin buruk. Tambahnya kerjasama amat penting untuk semua negara agar tiada sekatan ekspor dikenakan, terutama terhadap barangan perubatan termasuk penjualan vaksin. Jelasnya sebarang penangguhan dalam membuat tindakan atau keputusan akan menyaksikan dunia berdepan fasa buruk pemulihan. Kemas kini data dari Pusat Coronavirus University Johns Hopkins dan statistik dalam talian Worldometers Info setakat malam ini menunjukkan kes positif COVID-19 di seluruh dunia telah menjangkau 9.5 juta orang.
Lebih 65% daripada jumlah keseluruhan kes jangkitan di seluruh dunia adalah menerusi 5 negara paling terjejas iaitu Amerika Syarikat yang merekodkan 24 juta kes, diikuti Brazil lebih 1.1 juta kes, Rusia melebihi 613,000 kes serta India hampir 474,000 kes dan United Kingdom lebih 306,000 kes. 5 lagi negara iaitu Sepanyol, Itali, Chile, Peru dan Iran turut merekodkan lebih 200,000 kes positif COVID-19 dengan 9 lagi negara melaporkan lebih 100,000 kes jangkitan. Dalam pada itu, rekod baharu di Indonesia terus meningkat sehingga hari ini sebanyak 1,178 kes baharu dilaporkan dengan 47 lagi kematian. Ini menjadikan jumlah keseluruhan 50,187 orang yang positif COVID-19 dengan 2,620 kes kematian di negara itu. Singapura belum mencatatkan 113 kes baharu hari ini menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 42,736 kes jangkitan keseluruhan dan angka kematian kekal 26 orang. Filipina hari ini mencatat 774 kes baharu dengan 8 kes kematian baharu. Ini menjadikan negara itu kini mengumpul 33,069 kes positif dengan 1,212 kematian. Malaysia pula merekodkan 4 kes jangkitan baharu hari ini untuk jumlah kumulatif kes positif keseluruhan 8,600 kes dengan kes kematian kekal 121 kes setakat ini. Sementara itu, Thailand merekodkan hari ke-31 berturut-turut tanpa jangkitan tempatan COVID-19. Hanya 1 kes baharu menjadikan jumlah keseluruhan COVID-19 di negara itu adalah 3,158 kes dengan kekal 58 kematian. Perancis kini dalam persiapan terakhir bagi membuka kembali lapangan terbang antarabangsa Paris-Orly yang ditutup sejak 3 bulan lalu ekoran pandemik COVID-19. Bagaimanapun hanya penerbangan biasa sahaja dibenarkan beroperasi bermula esok. Dianggar hanya 70 hingga 80 penerbangan sehari dibenarkan beroperasi berbanding 600 penerbangan sehari pada sebelum berlakunya penularan COVID-19. Pesawat Air France, Transavia, EasyJet, Vueling dan Air Caribes antara syarikat penerbangan yang dibenarkan mendarat di Paris-Orly. Kenyataan rasmi dikeluarkan berkata dianggar 8,000 penumpang akan menggunakan 4 terminal di Orly. Ketua Persekutuan Penerbangan Komersial Perancis, Alain Battisti berkata angka ini kurang 10% daripada bilangan sebenar penumpang pada hari-hari biasa iaitu sekitar 90,000 penumpang sehari. Jelasnya walaupun berdepan krisis melampau bagi tempoh yang lama, namun pihaknya optimis mampu menghadapi masa sukar ini. Manakala penerbangan dari Jepun ke Vietnam telah berlepas buat kali pertama sejak kedua negara bersetuju buka sekatan perjalanan akibat pandemik COVID-19. Sebuah pesawat yang membawa 150 penumpang yang terdiri daripada ahli perniagaan meninggalkan lapangan terbang Narita berhampiran Tokyo hari ini. Syarikat penerbangan juga memberi penumpang pakaian pelindung dan pelitup muka. Penerbangan yang diatur khas itu berlaku setelah kedua-dua negara bersetuju membenarkan pengusaha meneruskan perjalanan di kedua-dua negara. Penyambungan semula itu adalah sebahagian dari rancangan kerajaan Jepun untuk membuka sekatan secara berperingkat untuk para pelancong masuk ke negara mereka. Lebih banyak penerbangan ke Vietnam dijadualkan sehingga Sabtu dan mereka dijangka membawa sejumlah 440 orang penumpang. Pegawai Kementerian Luar Negeri Jepun mengatakan bahawa mereka akan kembali membawa ahli perniagaan, pelatih teknikal dan pekerja dari Vietnam masuk ke Jepun. Republik Amerika tetap meneruskan pilihan raya umum walaupun krisis COVID-19 belum berakhir, butirannya selepas ini.
Prosedur operasi standard SOP dan protokol kesihatan antara rakyat Singapura dan Malaysia penting dibincangkan antara kedua negara. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, langkah berhati-hati perlu diambil bagi memastikan pembukaan semula sempadan dan pergerakan orang ramai berjalan lancar dan selamat. Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan bekas diplomat Singapura Bilahari Kausikan mengenai pembukaan semula sempadan Malaysia-Singapura pasca COVID-19. So I'm quite positive. Of course, there will be people who will look at it negatively, but they're not involved in the negotiations. They don't know what I'm discussing with the Foreign Minister of Singapore. So they can say what they like, but as long as we can assure the Malaysian and the Singaporean people that all the necessary safeguards are being taken into account and that we are responsible in the way we conduct these relations and the opening up. Bilahari sebelum ini menyokong kenyataan Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan yang tidak bersetuju dengan pembukaan sempadan kedua negara tanpa sekatan. Dalam laporan Channel News Asia, Dr. Vivian memaklumkan adalah mustahil untuk Singapura membuka sempadan tanpa sebarang sekatan atau pengujian terhadap orang ramai yang keluar masuk. Jelasnya, Singapura berkemungkinan akan mengambil pendekatan langkah demi langkah dalam pembukaan semula sempadan dengan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengumumkan persaraan Menteri Kanan Emeritus Goh Chok Tong yang berkhidmat sebagai anggota Parlimen Marine Parade selama lebih 40 tahun. Lee memberitahu beliau telah menerima surat persaraan daripada Goh semalam. Goh Chok Tong dalam suratnya memaklumkan tidak akan bertanding dalam pilihan raya umum yang akan datang. Susulan itu, Lee melahirkan rasa sedih atas persaraan Goh dari arena politik. Lee mengibaratkan Goh sebagai tokoh yang mempunyai perjalanan politik yang luar biasa selain telah dilantik sebagai ahli Parlimen Marine Parade sejak berusia 35 tahun pada tahun 1976. Sementara itu, dalam suratnya, Goh turut mencadangkan Dr. Tan See Leng mengambil alih tempatnya di Marine Parade. Kira-kira 26 juta pengundi akan mengundi dalam pilihan raya umum Singapura pada 10 Julai depan. Walaupun krisis COVID-19 belum berakhir, namun Republik Dominika tetap meneruskan jadualnya bagi mengadakan pilihan raya umum. Calon-calon bertanding giat meneruskan kempen bagi meraih undi rakyat. Suasana kempen berlangsung secara sederhana di ibu kotanya, Santo Domingo. Rata-rata penduduk sudah bersedia memilih calon masing-masing dengan amalan baharu proses pengundian bagi mencegah penularan COVID-19. Namun mereka juga melahirkan rasa kebimbangan akan dijangkiti coronavirus jika keluar mengundi. Depende cómo sigue este virus, iré a votar. Si no, de verdad que mi vida está primero. Mi salud está primero ante todo. Claro, voy a ir con mi mascarilla, que la tengo ahora, y iré con guantes, o sea, tomaré las medidas necesarias, ¿no? Pero eso no me va a impedir ir a votar. Korea Selatan dan Amerika Syarikat hari ini bersama kembali dengan komitmen mereka untuk mempertahankan perdamaian yang sukar diperjuangkan di semenanjung Korea. Ini sekaligus menandakan ulang tahun ke-70 meletusnya Perang Korea. Pertempuran berakhir dengan gencatan senjata yang tidak pernah digantikan dengan perjanjian damai meninggalkan semenanjung Korea terbahagi kepada zon utara dan selatan. Kementerian Pertahanan Seoul mendedahkan bahawa jumlah kematian akibat konflik ketenteraan adalah 520,000 dari Korea Utara, 137,000 dari Korea Selatan dan 37,000 dari Amerika Syarikat. Hubungan Seoul dengan Washington bertambah tegang dalam beberapa tahun kebelakangan ini ketika pemerintahan Trump ini berikutan apabila Amerika menuntut Korea Selatan membayar lebih banyak untuk kos menjaga 28,500 tenteranya yang melindungi Korea Selatan dari negara jirannya. Meski begitu, AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan perdamaian yang diperjuangkan dengan keras di semenanjung Korea. Peringatan 70 tahun ini dilakukan setelah ikatan antara Korea masih membeku
pasca pemulihan hubungan mereka pada 2018 yang membawa pada 3 pertemuan puncak antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Angka kematian akibat gempa kuat yang melanda selatan Mexico meningkat kepada 10 orang. Gempa berukuran 7.4 pada skala Richter dan kemudian diikuti lebih dari 1,500 gempa susulan dirasakan di bandar Mexico sekitar 700 km dari pusat gempa di Oaxaca. Gempa menyebabkan orang ramai meninggalkan rumah dan tempat kerja mereka dan memaksa penutupan kilang minyak. Governor Oaxaca Alejandro Murat mengatakan dalam wawancara dengan Milenio TV pada awal hari ini bahawa 2,000 rumah telah rosak. Menurut Koordinator Perlindungan Awam Negara David Leon, seramai 23 orang mengalami kecederaan dalam gempa tersebut. Mexican Oil juga memberitahu bahawa kilangnya di Salina Cruz di Oaxaca telah ditutup sebagai langkah berjaga-jaga mengelakkan kebakaran. Di Brussels, pihak berkuasa melahirkan kebimbangan jangkitan COVID-19 boleh berlaku di kawasan Riyadh dan reaksi susulan fenomena gelombang panas ketika ini. Orang ramai mengambil kesempatan berhimpun di lokasi berkenaan bersama ahli keluarga. Namun jika langkah penjarakan sosial tidak dihiraukan, ia akan meningkatkan bilangan kes positif. Belgium antara negara dengan jumlah kematian iaitu 82 kematian bagi setiap 100,000 penduduk. Syarikat teknologi multinasional Amerika Apple Incorporated bertindak menutup 7 premisnya di Houston susulan penularan pandemik COVID-19. Kebimbangan meningkat kerana pertambahan kes mencecah hampir 1,000 orang. Lebih 10 premisnya telah ditutup minggu lalu di Florida, Utara dan Selatan Carolina serta Arizona. Pihak berkuasa Amerika Syarikat semalam mengenakan tindakan keras termasuk langkah kuarantin diperketat dan nasihat duduk di rumah kepada orang awam bagi mengekang penularan coronavirus. Langkah ini susulan bilangan kes melonjak di selatan dan barat negara berkenaan. Hampir 4 bulan kes kematian pertama direkodkan di Amerika hingga mencetuskan krisis kesihatan yang serius termasuk jangkitan di kalangan golongan muda serta amaran terbaru dikeluarkan pakar perubatan. Lebih 35,000 kes direkodkan dalam tempoh 24 jam menurut data dikeluarkan University Johns Hopkins. Populasi paling terjejas termasuklah di Florida, Texas dan California. Liga Perdana Inggeris. Pengurus Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mahu pasukannya lebih bertenaga walaupun hat-trick 3-0 oleh Anthony Martial membolehkan mereka menewaskan Sheffield United. Persembahan Martial dilihat sebagai membalas kepercayaan Solskjaer di laman sendiri. Penuhi imej 40,000 peminat The Red Devils dari 193 buah negara. Martial menerima hantaran daripada Rashford di sebelah tepi padang disempurnakan Martial yang berada di posisi terbaik menjaringkan gol pertama tuan rumah di Old Trafford pada awal minit ke-7 perlawanan. Gol kedua Martial pula hadir seminit sebelum tamat separuh masa pertama juga melalui bola rendah yang juga daripada hantaran rendah Wan-Bissaka di hadapan kotak penalti sebelum Martial mudah menumpaskan penjaga gol Sheffield. Sheffield cuba bangkit pada minit ke-29 tendangan kencang Allen dari sebelum kotak penalti bagaimanapun melepasi palang gol. Martial melengkapkan hat-trick beliau apabila gerakan 1-2 dengan Rashford berjaya mengelirukan pertahanan Sheffield dan mudah untuk Martial menjungkit bola melepasi penjaga gol pada minit ke-74. Beralih ke La Liga Spanyol, persaingan takhta Liga semakin sengit apabila Real Madrid kembali merampas kedudukan teratas daripada Barcelona selepas menundukkan Mallorca 2-0 di gelanggang lawan. Terdahulu kemenangan 1-0 Barcelona terhadap Atletico Bilbao tidak sampai 24 jam memberi tekanan kepada pasukan bimbingan Zinedine Zidane. Tangga ketiga terbawah Liga berusaha menyaingi tuan rumah yang dilihat kurang bermaya pada Ahad lalu sebelum menang dengan Real Sociedad
2-1. Zidane memilih Vinicius, Eden Hazard dan Gareth Bale untuk membantu Karim Benzema beraksi mencari kemenangan. Pada minit ke-19, Vinicius mencetak gol pertama selepas menerima hantaran Luka Modric. Gol kedua Madrid hadir pada minit ke-55 apabila sepakan percuma Kapten Sergio Ramos menerjah gawang mengamamkan penjaga gol Mallorca, Manolo Reina. Pemain Real Mallorca, Luka Romero mencipta sejarah apabila menjadi pemain termuda yang beraksi dalam saingan La Liga pada usia 15 tahun awal pagi tadi. Selepas menjalani latihan skuad bawah 15 tahun Argentina. Juara kejohanan golf meja 4 kali Brooks Koepka dan bekas pemenang terbuka Amerika Syarikat Webb Simpson serta Graeme McDowell antara 6 pemain yang tidak beraksi di kejohanan Travelers Persatuan Golf Profesional PGA Amerika Syarikat selepas 3 ujian didapati positif COVID-19. Raya PGA Jay Monahan mengetatkan protokol kesihatan dan keselamatan susulan pemain Amerika Syarikat Cameron Champ, Caddy McDowell dan Caddy Koepka diuji positif virus. Dalam pada itu, Koepka berkata walaupun diuji negatif COVID-19, beliau tetap memandang serius perkara ini. Koepka yang menduduki ranking keempat dunia kini memburu gelaran ketiga berturut-turut kejohanan PGA pada Ogos depan. Pemain Amerika Syarikat Cameron Champ, Nick Watney dan Chase Koepka antara pemain yang terlepas aksi bermula esok di TPC Rival Highlands di Cromwell, Connecticut. Watney diuji positif minggu lalu di South Carolina, Champ positif Kelmarin, Comboy dan Elliot pula diuji positif selepas Koepka, manakala adiknya Chase dan pemain Ireland Utara McDowell berlatih bersama kemarin. Saudara, syarikat perisian gergasi Atlassian akan membina bangunan teknologi hybrid yang dianggap tertinggi di dunia. Paparan visual bangunan yang terletak di Sydney itu mengakhiri berita dunia. Teruskan kawalan kendiri dan kebiasaan baharu serta patuhi PKP pemulihan. Saya Jessica Ong, salam sejahtera dan salam hormat.